Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta sunnah dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 21 hari bulan 7 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448. Kita teruskan bacaan kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat-hikayat fiqh yang terpilih. Kita sudah masuk ke siri 230, masuk dalam bab zakat, bab sumpah, al-yamin, al-aiman, bab sumpah. Habis dah kita dalam bab jihad. Alhamdulillah. Jadi pada malam ni, di antara perkara yang menarik, iaitulah kita nak kenal tiga beranak. Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab dan Al-Khattab sendiri. Jadi ayah, anak, cucu. Kita akan kenal tiga beranak malam ni. Anak, ayah, cucu. Jadi cerita dianya tentang sumpah lain daripada nama Allah. Bersumpah dengan lain daripada nama Allah sangatlah dilarang. Jadi siapa dia bersumpah dengan lain daripada nama Allah, maka perbuatan itu dilarang oleh syarak, dilarang oleh Islam. Ini yang kita akan bincang dalam hikayat kita ini, insya-Allah. Maka para pelajar, para jemaah sekalian, tengok kita punya kitab, nama dia Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Jadi cerita dia menarik, walaupun orang panggil hikayat-hikayat gitu, tapi orang menarik. Sebab kata orang dalam kisah ada ibrah, dalam cerita ada pengajaran, dalam cerita ada iktibar yang boleh kita belajar. Ini yang penting dalam ilmu yang kita belajar, tentang mana-mana hikayat, tentang mana-mana kisah, tentang mana-mana cerita. Sebab itulah yang penting dalam hidup kita ini, Masya Allah, Tabarakallah. Baik para jemaah sekalian, itulah yang kita nak bincang dalam perbincangan kita pada kali ini, biiznillahi azza wa jalla. Biiznillahi azza wa jalla. Baik, kita tengok kitab. Kitab kita ni sudah masuk Al-Mujallid Al-Sabi', jilid yang ke-7 daripada 10 jilid. Masya Allah, Tabarakallah. As-Sabi'. Apa dia kata? Al-Hikayatus Salasun Ba'dal Mi'ataini. Hikayat yang ke-30 selepas 200. Ini 230. Ini bahasa uslub Arabi, gaya bahasa Arab. 30 selepas 200. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, annahu adraka Umar bin Al-Khattab fi rakbin. Dia sempat tengok ayah dia dalam rombongan. Wahwa yahlifu bi abihi, dia bersumpah dengan ayah dia. Bi abi, dengan bapa, demi ayahku. Jadi sumpah dengan ayah dia. Fanadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panggil dia. Umar, ala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Umar, Allah Ta'ala larang kamu semua daripada bersumpah dengan menyebut nama ayah. Sumpah dengan nama bapa. Faman kana halifan falyahlib billah wa illa falyasmut.
Siapa dia nak bersumpahlah dengan nama Allah ataupun tak bersumpah. Ini tajuk kita ini, orang yang bersumpah dengan lain daripada nama Allah. Apakah hukumnya? Jawabnya dilarang. Syarak melarang perbuatan yang tersebut. Bersumpah dengan lain daripada nama Allah, maka perbuatan itu adalah dilarang oleh syarak, dilarang oleh syariat Islam. Sebab syariat Islam ni tak benar kita bersumpah lain dengan menyebut lain daripada nama Allah Azza wa Jalla. Hadza hadis muttafaqun alaih, hadis sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dan lain-lain. Dilalatul hadis hurmatul halifi bighairillah. Haram bersumpah dengan lain daripada nama Allah. Haram bersumpah dengan lain daripada nama Allah. Tak boleh. Jangan bersumpah lain daripada nama Allah. Jadi seperti biasa dalam kitab ini dia akan bawa kepada kita 10 isu. Jadi isu yang pertama minal mawdu'atil lati tusar, iaitulah periwayat cerita. Siapa dia? Dengar. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi anak Sayyidina Umar. Dua-dua ni sahabat. Sebab itulah kita kata radhiyallahu anhuma. Dua-dua sahabat belaka. Al-Imamul Qudwah Syekhul Islam. Itu Imam Zahabi biasa dia letak gelar orang mengikut keilmuan dia, kehebatan dia. Al-Imam Al-Qudwah. Imam yang menjadi ikutan. Syekhul Islam. Abu Abdurrahman, itu kunyah dia. Al-Qurashi, Al-Adawi, Al-Makki, thumma Al-Madani. Orang Quraisy daripada Bani Adi, beranak di Mekah, kemudian dia tinggal di Madinah. Rawa ilman katsiran nafi'an 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah meriwayatkan banyak ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an abihi, daripada ayah dia sendiri. Jadi Ibnu Umar ni dia ngaji dengan Nabi dan juga dia meriwayat daripada ayahanda dia Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi untungnya ayah sahabat, anak pun sahabat. Untuk kata utuh besarlah. Tengok dua-duanya as-sahabi al-jalil yang punya kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa rawa an Abi Bakrin wa Utsman wa Ali wa Bilal wa Suhaib wa Amir bin Rabi'ah wa Zaid bin Thabit wa Zaidin ammihi wa Sa'din wa ibn Mas'ud wa Utsman bin Talha wa Aslam wa Hafsah ukhtihi, adik kakak dia, wa Aisyah wa ghairihim. Dia mana dia guru dia riwayat hadis banyak daripada ulama-ulama sahabat yang besar, yang agung, yang hebat. Wa rawa anhu khalqun katsirun, dan anak murid dia pula ramai sekali. Moga orang hebat ni ramailah anak muridnya kan. Baik. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala laqad ra'aituna wa nahnu mutawafirun. Aku tengok kami pemuda-pemuda ni ramai, pemuda-pemuda Islam ramai. Wa ma fina syabun huwa amlaka nafsi min ibn Umar. Masya-Allah. Tapi aku tak tengok seorang pemuda yang dapat mengawal dirinya, jaga nafsu dia, dapat kontrol diri dia, mana jaga ibadat, jaga penampilan yang baik dari lebih daripada Ibnu Umar. Ini dipanggil pujian sahabat kepada sahabat. Pujian sahabat kepada siapa? Kepada sahabat. Hebatlah tu. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala ma minna ahadun yufattash illa yufattashu an jaifatin aw munaqqilat. Allahu akbar. Tak ada di kalangan kita ni orang-orang muda ni kecuali kalau kita cari akan bertemu dengan kepincangan. Kita akan jumpa benda pelik. Kita akan jumpa barang pelik. Jaifah aw munaqqilat. Jaifah dia kata al-aibul azim, ataupun luka parut-parut di sana sini akan jumpa. Illa Umar wabni, kecuali Umar dan anaknya Abdullah, dua-dua ni kita tak jumpa benda-benda aib yang pelik. Sebab itulah teruk sangatlah kalau ada orang kata Umar ni gitu begini, minum arak dalam tengkorak ke, bunuh anak hidup-hidup ke, apa benda ke, kita kata teruk sangat kata-kata itu, dan orang yang berkata itu wajib bertaubat kepada Allah SWT, menyesal dan tarik balik dia punya kata-kata buruk tadi. Jangan duk guram. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala ma minna ahadun adrakna ad-dunya illa wa qad mala ilaih.
Ramai di kalangan kita bila diuji dengan dunia, ramai yang cerung, ramai yang condong ke arah dunia. Lepas pada perang ke ramai boleh hak kita banyak. Illa bin Umar, Abdullah bin Umar tak makan saman kata orang. Tak terpedaya dia dengan godaan dunia, masya-Allah tabarakallah. Itu Abdullah. Kita pergi pada ayah dia pula, Khalifah Umar. Yang kedua, Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Kita sebut dua tu ya. Umar bin Khattab. Khattab bin apa? Naik tarah malam ni. Upgrade. Bin Nufail. Bin Abdul Uzza. Bin Riyah. Riyah. Bin Abdullah. Bin Qurt. Bin Razah. Bin Adi. Ini Bani Al-Adawi ni Bani Adi. Bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashiyu Al-Adawiyu Abu Hafsin. Gelar ada Abu Hafsin. Hafsah itulah anak perempuan dia tu. Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Mak dia nama apa? Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Qala Usamah bin Zaid bin Aslam an abihi an jaddihi. Dia kata Usamah bin Zaid daripada ayah dia, Zaid bin Aslam daripada tok dia kata, aku dengar Umar kata wulitu qabla al-fijaril azam. Dia dilahirkan sebelum peperangan Fijar yang besar, 4 tahun sebelum peperangan. Jadi orang dulu dia nak tanda umur, dia nak tanya nak apa ni, nak tanda umur dia tengok peristiwa besar. Harbul Fijar, Harbu Bu'as kalau di Madinah. Jadi itu dipanggil mercu tanda untuk macam kita sini ada bohai merah, bohai kuning. Jadi kita kena tahulah dengan bah-bah itulah kita boleh tahu bilakah kita lahir. Masya-Allah tabarakallah. Qawqala wulida ba'da al-fil bi 13 sana. Ada kata dia lahir selepas daripada tahun gajah 13 tahun. Maknanya dia kalau ni kat dia muda 13 tahun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Az-Zubayr bin Bakkar, seorang ahli sejarah, kana Umar min ashrafi Quraisy. Umar ni salah orang daripada orang yang mulia di kalangan Quraisy. Wa ilaihi kanat as-safarah fil jahiliyah. Mana zaman jahiliyah dulu Umar ni duta. Ambassador, dia panggil apa ni? Ambassador. Duta. Kalau ada perundingan apa-apa, Quraisy akan atas dia. Mana orang bijak bercakap, orang berani, orang gedebel, jadi dia pergi berunding itu sedap. Wa zalika anna Quraisy kan iza waqa bainahum harbun. Quraisy ni bila berlaku peperangan, kau berlaku apa, dia akan hantar wakil untuk pergi berunding. Pergi berunding dengan orang hak dia lawan tu. Nak sama nak letak senjata kau, nak berhenti perang kau, gitulah keadaan dia. Jadi kalau orang tu nak tunjuk kehebatan, kita tahu hebat juga. Jadi begitulah keadaan. Dia supaya mereka boleh berdamai, boleh selesaikan peperangan. Yang penting kena ada mufawwid, dia panggil mufawwid ni wakil. Macam duta lah kalau kita kat duta. Qala Ibnu Abdul Bar, kana Islamu izza. Islamnya Sayyidina Umar ni izza. Maaf. Ni ada kat nota di bawah kata Harbul Fijal Azam. Harbu Al-Fijal Azam berlaku sebelum Nabi kita bangkit, iaitulah 26 tahun. Berlaku di antara Quraisy dengan Kinanah satu pihak, di antara Hawazin daripada pihak yang lain pula. Summiyat bil Fijal isti'aliha fil ashhuril hurum. Jadi peperangan yang orang panggil yang ganas ni sebab dia berlaku peperangan dalam bulan haram. Baiklah. Nabi kita hadir peperangan Fijar, umur dia ketika itu 20 tahun. Baik, kita pergi pada qala Ibnu Abdul Bar. Kana Islamuhu izza. Islamnya Umar satu kemuliaan. Zahara bihil Islam bi da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak dia masuk Islam, dia masuk Islam. Wa qad syahida Badran. Dia pergi perang Badar dan semua peperangan hak Nabi pergi dia ada. Dan dia dilantik menjadi khalifah selepas daripada wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bu'i'alahu yaum mata Abu Bakrin. Dilantik menjadi khalifah pada hari wafatnya Sayyidina Abu Bakar. Dan mempunyai sirah yang cantik. Fatahallahu lahu al-futuh. Dia sempat buka negara Syam, Iraq, Mesir. Wadawwana dawawin, dan dia menjadi menyusun file-file semua benda ni macam isu-isu pejabat lah ni, file-file ni, maka zaman Sayyidina Umar lah susunan itu berlaku. Wa arrakhat tarikh, dan dia yang menyertakan tarikh bagi umat ini, tarikh Hijri Sayyidina Umar yang
yang letak. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, banyaklah kalau ana ada buku namanya Qada Ahdi Umar 2 jilid, dan banyak dipanggil Awaliyatul Umar. Jadi banyak buku-buku ada di maktabah kita ni, boleh nengok. Wa kana naqasha. Dia tulis di cincin, hak dia pakai cincin itu mohon negara dia tu, dia tulis apa dia? Kafa bil mauti wa'iza. Kafa bil mauti. Kita tengok cincin. Kita ni payah nak mati, muka cincin besar-besar, hijau, kuning, warna macam-macam ada. Tengok cincin besar, saya nak mati. Cincin saya normal lain, dia tulis kafa bil maut, cukuplah kematian itu menjadi peringatan kepada kamu. Tengok cincin ingat mati. Cincin kita tengok dia, saya nak mati, muka besar. Bezanya lah cerita. Jadi comel pakai tu, tapi tulis-tulis lah sikit, ingat kau mati, kau ingat berapa-berapa benda lah. Ni duk main cincin besar ni jangan main. Cerita cincin nanti kita cerita kalau tak habis masa akhir nanti. Itulah itulah di antara sifat Sayyidina Umar secara ringkasnya, wallahu alam. Kita tak aja dengar lagi ayah dia. Walidu Umar, ayah Sayyidina Umar ni nama dia Al-Khattab. Ada alif lam dah, jangan kata Umar Khattab tak. Umar bin Al-Khattab, dia ada alif lam. Nama orang tak boleh nak tukar kok si, kata orang nama orang tak boleh nak tukar kok si kok dah, kena tulis molek dah. Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Amril Uzza, lam yudrikil Islam, dia tak sempat dengan Islam. Fahuwa asha fil asl jahili bi kulli qiyamin wa adatin wa musafatil mujtama' al jahili. Jadi Al-Khattab ni hidup zaman jahiliyah dengan dengan cara jahiliyah. Nak kata apa? Cara orang jahiliyah hidup. Gitulah suasana, tak boleh nak marah dia, moga itulah trend hidup dia, dan dia tak sempat dengan Islam. Wa minal hamaqah, kata pendekatan, di antara benda kebodohan seorang penilai, dia pergi nilai orang hidup zaman jahiliyah dengan neraca Islam. Jawabnya tak jumpa lah. Jadi zaman itulah. Cuma kalau kita nak tuduh Sayyidina Umar buat benda tak baik, kita kena ada bukti. Sebab tak ada bukti menunjukkan Umar tanam anak hidup-hidup, minum arak dalam tengkorak, bapak ceti semua. Itu semua tu mengarut daripada penceramah yang wajib dia bertaubat kepada Allah SWT. Jangan main. Wahwa bihazal wada'. Jadi dengan gaya hidup ayah dia yang banyak, orang panggil orang hebat lah Al-Khattab ni pun. Kadang-kadang anak hebat tu ayah hebat juga. Jadi Sayyidina Umar kagum je menghormati lah ayah dia tu. Wa inda rijali hazil fatrah minat tarikh, dan orang-orang pada zaman itu menghormati Al-Khattab ni. Sebagaimana kita orang Islam hormat kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar. Kita orang Islam hormat kepada Umar. Orang zaman dulu hormat pada ayah Umar. Wa kana akhuhu li ummihi, dia ada adik-beradik daripada mak dia, mana sebelah ibu, Zaid bin Amru bin Nufail. Jadi Al-Khattab bin Nufail, dia kata Zaid bin Amru bin Nufail Al-Adawi, walidus sahabi Al-Jalil Sa'id bin Zaid. Jadi Sa'id ni sahabat, Zaid tu adik-beradik kepada Al-Khattab. Zaid ni ibnu ammi Umar. Sa'id bin Zaid ibnu ammi Umar. Sa'id bin Zaid ni ibnu ammi, jadi sepupu kepada Umar. Wa zawwaja zawju syaqiqatahu, dan suami kepada adik-beradik Umar, nama dia Fatimah bin Al-Khattab. Ingat dah Sa'id bin Zaid. Wa Zaidun mata qabla al-bi'tsah bi 5 sinin, dia kata Zaid bin Amru tu adik-beradik Khattab ni mati 5 tahun sebelum Nabi kita bangkit. Jadi Al-Khattab diri pula mati bila? Mati sebelum Islam juga. Yang penting dia tak ada Islam belakang. Al-Khattab akbar min Zaid. Wa kana Zaidu kharaja ila Syam. Zaid ni orang jujur. Zaid ni ayah kepada Sa'id bin Zaid ni, ayah dia ni orang baik. Lebay masa tu. Orang panggil orang lebay masa tu. Dia berminat dengan Islam. Dia pergi ke Syam nak pergi cari agama yang benar. Jadi kata di pendeta-pendeta Syam, buat apa mari sininya? Balik ke Mekah ni, sayub'asu fi Quraisy, Allah Ta'ala akan bangkit dalam kumpulan Quraisy Nabi akhir zaman.
Oh, sukalah dia. Wa kana yantaziru maji'ahu wa huwa ala dini Ibrahim. Dia ni pengikut agama Hanafi, Al-Hanifiyah, agama yang murni, iaitu agama Nabi Ibrahim. Dan la ya'budul asnam. Zaid ni tak sembah berhala. Wa yuhyil al-mau'udah, dia tak tanah anak, tak terlibat dengan tanah anak perempuan hidup-hidup, anak dia semua perempuan hidup belaka, macam Umar juga. Wa ya'ibu zabha li ghairillah, dan dia marah orang yang sembelih tak sebut nama Allah. Wa kana yaqul Allahumma inni law a'lamu ahabbal wujuhi ilaika abadtuka bi. Ya Allah, sekiranya ada amalan yang lebih engkau sayang, aku akan sembah Allah dengan cara itu. Tapi tak ada. Hak adanya kena sembah Allah. Jangan nak sembah benda lain. Summa yasjudu ala rahilati, dia ala rahati, dan dia banyak sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Tufiya Zaid qabla al-bi'sah. Zaid ni mati pada tahun Quraisy bina Kaabah, iaitu pada tahun 35 sebelum Nabi, ketika umur Nabi kita 35 tahun. Makna 5 tahun sebelum bi'sah. Sebelum dia agak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza khadi'un li qiyami wa tasarrut. Jadi kita kena nilai Khattab tu dengan penilaian kehidupan orang jahiliah zaman tu. Jangan nilai dengan orang Islam. Kalau ni Islam tak adil lah kita, moga dia hidup zaman jahiliah. Maka dia ni seorang yang pembesar Quraisy dan orang yang hebat di kalangan mereka. Cukuplah kita kata anak dia Umar bin Khattab, anak perempuan dia Fatimah bin Khattab, wa zawjuha ibnu akhihi, dan suami kepada Fatimah pula, sepupu dia. Siapa dia? Sa'id bin Zaid bin Nufail, dan Umar wa Sa'id minal mubasysyirin bil jannah. Masya-Allah, tabarakallah. Umar dengan Sa'id ni, dua orang ni termasuk di kalangan orang yang mendapat anugerah Nabi sebut, termasuk di kalangan orang yang diberi khabar gembira ahli syurga, minal mubasysyirin bil jannah. Masya-Allah, radhiyallahu anhum. Baik. Tamatlah 3 cucu. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Sekarang kita nak pergi kepada tajuk kita, Al-Yamin. Apa makna sumpah? Al-Qasam wal Halifu. Bersumpah maknanya. Jamak dia Aiman. Yamin, Aiman. Wahwa an yuqsima bi mu'azzamin indahu. Dia bersumpah dengan nama orang yang besar di sisi dia. Liyu'akkid al-amra, nak menguatkan bahawa sumpah dia itu betul. Supaya orang dengar yakin. Jadi apabila perkara yang disumpah itu besar, maka keyakinan orang pun makin besar. Bila sumpah itu kuat, maka keyakinan orang pun makin kuat. Maka la yujadu a'zamu minallahi ta'ala, tak ada lafaz yang lebih besar daripada kecuali kita bersumpah dengan nama Allah. Sama ada bersumpah dengan nama Allah, atau sumpah dengan sifat Allah, atau bersumpah dengan nama-nama Allah Ta'ala ini, maka jadilah sumpah dia itu in aqada yaminuhu. Jadilah sumpah wa wajabal wafa'u bihi, maka dia wajib kena tunaikan janji dia tu. Wa illa fa'alihi kafaratu yamin. Kalau sumpah dia tak jadi, cukup dengan kita bayar kafarah yamin, bagi makan 10 orang, lepas. Wa qad yakunul qasam bi ahli makhluqatillah. Jadi ada kalanya orang bersumpah dengan salah satu daripada makhluk Allah. Kita dengan idhafah. Seperti Rabbil Ka'bah. Wa Rabbil Ka'bah. Walladhi nafsi biyadihi. Wa ma syabah, itu tak salah. Tuhan pemilik Ka'bah. Aku bersumpah dengan Tuhan pemilik Ka'bah. Aku bersumpah dengan Tuhan pemilik alam ini. Itu boleh. Baik. Yang kelima, Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan semua makhluk dia. Sebab itu hak dia. Itu makhluk dia. Wallahu tabaraka yuqsimu bima sya'a min khalqihi. Jadi kita baca dalam Quran banyak sumpah. Was-sama'i wat-tariq. Itu sumpah. Demi langit. Was-syamsi wa duhaha. Demi matahari. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam. Wal-arda wa ma tahaha. Demi bumi. Ini bagi Allah Ta'ala, dia boleh bersumpah dengan semua makhluk dia. Sebab itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Tapi walaysa al-mar'i an yuqsima biha. Kalau kita nak sumpah dengan makhluk, kita kena tambah Rabb depan itu. Wa rabbis sama'i wal ard. Wa rabbin najmi. Demi Tuhan pemilik bintang. Kalau kata wan najmi saja tak boleh.
demi bintang, tak boleh. Ni banyak ni orang-orang motivasi baru ni kuat duk sumpah kan. Demi matahari, demi sumpah hanya dengan nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. Allah Ta'ala saja yang boleh bersumpah dengan semua makhluk yang dia nak sumpah. Nak bersumpah dengan dia. Sebab itu kuasa dia. Ingat molek tu, dalam bab sumpah ni kadang-kadang kita ni jadi makhluk sesumpah. Suka sangat bersumpah tapi tak tahu cara-cara. Maka kita mengatakan bahayanya bersumpah tanpa ilmu. Baik, yang keenam, fi kulli bi'atin siyagun lil qasam. Setiap tempat tu ada dia punya lafaz sumpah. Boleh jadi negeri lain tak guna benda tu. Boleh jadi negeri lain tak pakai benda tu. Negeri ni pakai. Yang kita kena ingat. Wa ba'daha yantabiqu alaihi al-qasam. Jadi ada hak dia guna tu jadi sumpah, maka jadilah dia sumpah. Ada benda yang tak jadi sumpah. Oh, nampak macam sumpah tapi tak sumpah-sumpah. Contoh beberapa lafaz. Kita kata wa aimullah. Hak kita tahunya wallahi wa billahi wa ta'ala. Tapi lafaz lain. Wa aimullah. Sumpah. Siapa dia langgar kena bayar kafarah. Wa umrullah. Wa umrullah. Ini sumpah juga. Jangan langgar. Yang ketiga, yaminullah. Yamin jadi sumpah. Jadi siapa dia langgar tak boleh. Yang kena la wa muqallibal qulub. Sumpah. Seterusnya wallazi nafsi biyadihi. Demi jiwaku di tangannya. Sumpah. Wa rabb hadhil baniyah. Ini juga sumpah. Ini di antara perkara ni siapa dia kalau sebut benda-benda macam ni idafah kepada sifat Allah Taala ataupun af'alullah, maka dia jadi apa? Jadi sumpah. Wa idza halafa bi ghairillah la tanaqidu yaminuhu. Siapa dia bersumpah dengan lain daripada nama Allah tak jadi sumpah dan tak payah wajib kafarah, tapi dia berdosa haram perbuatan itu tapi tak ada sumpah. Tak ada apa? Tak ada kafarah. Tak ada amanah. Contohnya wan nabi, demi nabi, tak boleh. Wa rahmati syekh, dengan sebab rahmat syekh fulan. Syekh Badawi ke syekh apa ke? Tak. Syekh Songo ke apa benda, jangan main. Wa abi, demi bapa aku. Wa turbati abi, tanah pok aku. Wa ra'si abi, bapa kepala ayah aku. Semua tak boleh berlaku. Bersumpah dengan Kaabah pun tak boleh. Wal haram, dengan tanah haram tak boleh. Kalau nak juga wa rabbil Kaabah baru boleh. Sumpah dengan awal amanah tak boleh. Itu di antara lafaz-lafaz yang jadi sumpah, yang tak jadi sumpah. Ini kita kena belajar lah. Ni anak ringkas ni. Kalau kita nak ngaji sungguh, kita dah bab sumpah. Cuma ni nak cerita ya, Nabi kita larang bersumpah lain daripada menyebut nama Allah. Jangan duk ingat molek lah. Yang ketujuh, qultu, kata dia pengarang kita, wa fi ba'dil bi'at, setengah daripada masyarakat ni sumpah dia tu mengikut tempat dia, mengikut penggunaan dia. Jadi ada setengah orang tu duk sumpah ya. Contohnya orang Mesir banyak sumpah wa aimanul muslimin. Jadi kalau sumpah macam ni, adakah jadi sumpah ke tidak? Mana ulama berbeza pandangan. Dia kata faman addaha yaminan, kalau dia anggap sebagai sumpah sebab itu aiman tu jamak daripada yamin, sumpah orang muslimin, maka jadi sumpahlah dia. Jadi kalau orang kata bukan sumpah tu, perkataan menguatkan la wallah, macam orang Arab ni dia kata la wallah bala wallah, itu tidak jadi sumpah. La wallah, kalau kita tanya membuat ke ni, la wallah. Banyak uslub Arab dia banyak guna macam sumpah tapi bukan sumpah. Ini kita kena balik kepada macam kita lah. Macam kita orang Melayu ni kan, banyak lapak-lapak sumpah Melayu ni. Taubat lillah. Apa lagi apa? Lapak Melayu apa? Taubat lillah lah. Hai. Jadi adakah dia jadi sumpah? Tidak. Tak jadi. Tak sedut taubat lillah, taubat udu golok lah, taubat berapa lagi. Dia punya ada macam-macam sumpah. Dia kata tak sumpah. Tak sekira lah nak sumpah suruh aku sumpah jadi sakit perut ke apa, itu mengarut lah kau tu. Jadi kita kadang-kadang uruh dia tu penggunaan bahasa menunjukkan dia nak tolak benda tu, nak nafi benda tu, la wallah bala wallah, tapi benarnya bukan sumpah. Itu dia. Baiklah. Yang ke-8, ada di sana beberapa sumpah yang pelik yang digunakan oleh manusia.
Contohnya bila dia buat benda-benda, dia apa kata? Akhruju min millat Islam in fa'tu. Kalau aku buat benda ni, keluar aku daripada agama. Ni ada ni orang mari ceramah. Ramai anak budak-budak tu. Dah penceramah ni, penceramah politik tau. Kalau saya tinggal kumpulan ni, saya murtad. Jadi kita jadi. Ingat malam ni. Kan yaqul iza fa'altu kaza wa kaza. Kalau aku buat gini, aku jadi Yahudi. Kalau aku buat gini, aku jadi Nasara, jadi Kristian. Ini dia panggil lafaz yang pelik. Adakah dia masuk dari sumpah ataupun tidak? Maka kata di para ulama, wa huwa bihadzal yamin, kalau dia bersumpah dengan lagu saat ni, maka dia duduk di dua persimpangan jalan, imma an yaltazida bima aqsama, sama ada dia kata sungguh, memang nak murtad sungguh, maka murtad dia. Jangan duduk gurau. Jangan duduk gurau. Kalau dia kata dok, dia tidak niat nak murtad apa, cuma nak menguatkan kata-kata dia bahawa dia tak akan tinggal tempat ni, tak akan tinggal kumpulan ni. Maka dia kena bayar kafarah sumpah. Tak jadi kafir lah dia, tapi berdosa lah perbuatan itu. Jadi ulama mazhab Hanafi kata jadi sumpah juga. Dan dia kena bayar, kalau dia langgar dia kena bayar kafaratul yamin. Ini pendapat mazhab Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Sufyan Tsauri wal Auza'i. Mazhab Imam Syafi'i kata la kafarata alaih. Tak ada kafarah sebab bukan sumpah pula gitu tu. Bukan sumpah dia tu. Cuma masalah seandainya kalau dia bersumpah tu betul-betul, dia buat benda ni dia akan jadi murtad, maka dia gurau benda tu tak jadi murtad tu. Jangan duk gurau-gurau. Jangan duk main-main. Tengok dalam hadis. Dengan hadis an Abdullah bin Buraidah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man halafa, siapa dia bersumpah, faqala inni bari'um minal Islam, aku berlepas diri daripada Islam, fa in kana kaziban, jadi aku ni tak jadi orang Islam kalau aku buat benda ni. Aku bukan Islam lah kalau aku tinggal kumpulan ni. Contohlah kita kata, fa in kana kaziban fa huwa kama qala, kalau dia bohong, dia tinggal sungguh, maka dia murtad lah seperti yang dia sumpah itu. Wa in kana sadiqan, dan kalau dia betul, dia tak buat sungguh benda tu, hak dia nafi tadi dia tak buat sungguh, tapi dia guna perkataan yang agak berat seperti tadi, falan yarji ilal islami saliman, maka Islam dia tak sempurna lagi, naqisan, sebab dia pergi bersumpah main-main dengan Islam. Jangan duk gurau. Ni anak dengar cerita orang tulis di Facebook. Ni lah musim gila bola ni, gila bola. Habis pak Tok Lebar, Tok Haji, Tok Ustaz, Tok Imam pula dah. Tok Imam pula jadi penganjur bola lah ni. Habis masjid hidup pasal skring. Apa tak ada kerja lain kita ni Tok Imam. Tak usah duduk ajar tu lagi, ajar fardu ain orang ajak sembahyang. Duduk sibuk dengan bola Tok Imam. Nak tengok peribadi tengoklah, sore-sore tak usah duduk anjur masjid lah. Ni duduk mengotori masjid dengan program-program lara lagu tu apa. Jadi dengar cerita kata ada orang bersumpah kalau benar negeri ni bini dia colok 3. Jadi sungguh. Jawab dia 3 lah awak. Cari nyakit. Nak main bola gila gitu mau nah. Siapa boleh cakap bini tolak 3 nah. Enggak cari kerja apa lagu tu nya. Benda suka-suka gitu suka-sukalah. Tapi nak main siapa cerah-cerah pula dia. Saya tak tahulah status dia, sebab jabat agama pun tak komen banyak. Dia kata orang yang bersumpah itu selo rujuk jabat agama. Jadi jabat agama tak ada setakat ni, tak ada lagi keluar statement sama ada sahabat berjamaah mengesahkan dia tu cerai tolak 3 dah, ataupun ada lafaz-lafaz dia yang tersembunyi yang kita tak tahu. Tunggulah keputusan daripada tuan qadi. Saya tak boleh jatuh hukum sebab saya bukan tok qadi dan kita pun tak dengar kes itu. Cuma kalau ada lagu ni, bermainlah dia dengan sumpah-sumpah palsu, bermain sumpah dengan nama Allah, jangan sekali-kali. Lepas tu Nabi sebut ada jidduhunna salasun, 3 perkara ni, jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara ni gora apa jadi pun jadi, sungguh pun jadi. Iaitu apa ni, at-talaq wal itaq, cerah, merdekakan hamba, dan juga termasuk juga ni perkataan yang buruk tadi. Jadi jangan duk main nak murtad ke nak gapo orang tak gurau, karut-karut lagi ni. Jangan duk main-main para pelajar, jangan duk cari penyakit yang tak ada penyakit. Ni orang panggil cari penyakit tak ada penyakit ni.
Bahayanya kita cari penyakit yang tak ada penyakit. Na'udzubillah. Baik, yang kesembilan, yukrahul halifu bighairillah in kana la yuqsadu bit ta'zim. Kalau dia tak niat nak membesarkan benda tu tapi dia pergi bersumpah lain daripada nama Allah, maka perbuatan itu makruh. Bal kana min babi ta'kid al-amru laisa illa, macam dia kata wahayatu auladi, demi kehidupan anak-anak aku, wa rahmati abi, dengan rahmatnya ayah aku, warasi jadi, kepala petuk aku, maka ini juga perbuatan yang makruh, yang tidak elok. Sebab Nabi sebut aflaha wa abihi in sadaqa, aflaha wa abihi in sadaqa, bahagialah demi bapak dia kalau dia benar. Jadi ini perkataan ini, hadis ini rawahu Muslim, dan dia banyak digunakan oleh orang Arab. Jadi kalau kita orang Islam ni tak usah duk gunalah, ada orang panggil cari penyakit tak ada kerja. Tapi kalau dia bersumpah nak membesarkan nama yang disebut tadi, maka itu perbuatan haram dan dosa besar, li'annahu ja'alahu lillahi nidda, dia seolah dia nak nyamakan Allah dengan kedudukan Allah Ta'ala, dengan makhluk yang dia sumpah tadi. Jangan duk main lah, jangan duk gurau. Jadi kita tak usah duk main pelik-pelik lah, duk sopoh-sopoh ke apa benda, jangan duk main. Baik, yang terakhir, yang ke-10, man halafa ala yamini mukraha, siapa dia dipaksa bersumpah fi ghairi majlisil qada, tapi bukan di majlis qadi. Mana kalau tok qadi paksa dia sumpah lain. Sebab dia bila kita berlawan dua orang, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, orang yang menuduh kena bawa bukti. Wal yaminu 'ala man anka wal yaminu 'ala man ankara, orang yang ingkar pada dengan bersumpah. Jadi kalau tok qadi suruh bersumpah, itu lain. Tapi dia bersumpah bukan di majlis qadi, bihaisu la tadhi' al-huquq, maknanya tidak menghilangkan hak orang. Walakin ulji'a li hadhihi al-yamin, dia terpaksa kena bersumpah untuk nak menguatkan hujah dia, sama ada benda dia buat benda baik, buat benda baik, benda nak mendamaikan orang, ataupun dalam peperangan yang terpaksa kena bersumpah untuk nak menyelamatkan negara dia, keadaan dia. Fala tan'aqidu yaminhu, maka sumpah dia tak jadi. Sumpah dia tidak jadi sebab dia terpaksa tadi sumpah. Wala isma alaih, dan dia tidak berdosa. Sebagaimana kisah zaujah ibni Abi Uzarah ad-Du'ali. Jadi Abi Uzarah ad-Du'ali ni dia paksa bini dia suruh bersumpah. Kalau mu sayang kat aku, mu kena bersumpah bahawa mu sayang kat aku. Fataharrajat an tuqsim. Bini kata apa bersumpahnya? Sayang ni tak arti bersumpah. Nah, tu saya tunjuk saya love, sayang, happy dengan you, cukuplah. Bersumpah, dia kata. Sumpah. Tak laki kalau dia tak apa nak yakin kali, nampak macam bini dia tak apa layak ke dia, kau guna ke. Faqala Umar, na'am ikzibi. Jadi Umar kata sumpah lah, muka dia paksa tu kan, kalau tidak ceram pula. Jadi mana sumpah paksaan tak boleh. Kita kena sumpah sungguh baru jadi. Kalau orang sumpah macam mu kena sumpah kan, tak jadi. Tu orang sumpah buat janji, itu dia sendiri, tak ada orang paksa dia. Awak nak jadi kerja ni kena sumpah. Kalau tidak tak dapat kerja ni, dia pun bersumpah. Dia kata dia paksa, tak, mu boleh jadi kerja lain, bukannya ada pisau atas kepala. Kena beringat molek sikit, jangan main-main. Maka sebagai kesimpulan, nasihat dan pesanan, perbetulkanlah lidah kita sentiasa dengan menyebut nama Allah. Sebutlah perkataan yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Ta'awud lisan, supaya lidah kita ni sentiasa menyebut yang baik. Kadang-kadang orang ni suka bersumpah, Allahu Akbar, dia jual ikan kering, dia bersumpah, wallahi beli dah RM5 sekilo, takkan nak jual kawat RM4.5. Padahal dia beli RM2 ya. Sumpah dengan nak ambil untung RM2.5, jual ikan kering, jual durian, bawa bersumpah dengan nama Allah. Sebab lidah tu suka bersumpah, wallahi dah. Sama lah mana-mana orang pun. Kadang-kadang bersumpah dipanggil sumpah politik. Waktu ceramah politik ni, demi Allah, demi itu, demi ni, no to no ni, lain macam pula awak ni. Kita kata ini menunjukkan bahawa orang yang tidak boleh dipercayai, kalaulah watak dia suka bersumpah, sebab
Orang yang bersumpah ni, orang yang tak percaya dia panggil sesumpah. Makhluk sesumpah ni jangan duk main. Dia boleh berupa. Duduk atas warna ni, duduk jadi sini, atas nampak ni dipanggil makhluk sesumpah. Jadi orang yang suka bersumpah ni tak sedap percayalah dengan dia, para jemaah sekalian. Bahayanya makhluk sesumpah. Dan di antara perkara besar yang kita nak pesan kepada muslimin dan muslimat, lebih-lebih suami, jangan suka bersumpah talak kepada isteri. Nak marah setara mana kau bini pun, kacik gigi kerak-kerak, ambil pen, kau ambil sudu, kaki. Jangan kata perkataan talak, cerai-cerai, jangan. Ni main bola pun nak bersumpah, cari kerja apa ni? Kalau betul sungguh kak, orang puas hati dah lah. Bola benar orang. Dia cerang dengan bini. Oh, cari penyakit tak ada pasal. Jadi ingatlah. Maka ingat moleklah. Sumpah-sumpah ni tak baik. Kecuali ketika diperlukan, itu dengan SOP besar, iaitulah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Jangan bersumpah dengan tok nenek, bersumpah itu tak boleh. Kan? Baiklah, tamatlah kita. Malam ni kita mula dengan bab al-yamin ataupun al-aiman, bab sumpah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.